Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di Shah Alam Convention Center bersempena dengan Pesta Buku Selangor. Hari ini kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan Together We Keep Selangor Clean. Di sebelah saya ini adalah orang penting daripada KDEB. Saya tak nak ulas lebih lanjut atau lebih panjang. Saya akan bagi ruang kepada puan di sebelah saya ni untuk ceritakan latar belakang KDEB dan juga tentang diri dia sendiri. Okey Aidil, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersiaran bersama Pipas di Pesta Buku, dan ini merupakan kali kedua kami bersama Pipas. Terima kasih sangat atas jemputan. Sama-sama. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Mahfuzah binti Muhammad Tarmidi. Panggil Kak Mahfuz. Panggil Kak Fuzah boleh, Kak Fuz boleh. Kak Fuz. Orang selalu panggil Kak Fuz. Kak Fuz. Okey. Nama glamour. Ya. Saya Ketua Media dan Perhubungan Awam KDEB Waste Management. Bila kata bos lah Tak adalah, kita biasa-biasa saja seperti orang lain. Yes, Aidil. Okey Kak Fizah. Kak Fuz kita panggil Kak Fuz. Kak Fuz. Okay. Apakah yang dikatakan dengan KDEB? Okey, KDEB Waste ni merupakan syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk menguruskan sisa pepejal ataupun yang sebenarnya mengurus sampah lah di Negeri Selangor ni. Sampah yang kita urus ni ada dua jenis. Satu sampah domestik dan satu lagi adalah sampah untuk yang kita panggil sampah pukal ataupun di dalam skop pembersihan awam. Sampah pukal ni macam sampah daun-daun, sampah orang nak buang perabot contohnya. Itu antara skop yang kita buatlah di Negeri Selangor. Kalau nampak lori warna biru, lori warna biru kuning, yang dia ada kat sini ni. Ya betul-betul. Dia ada lori warna biru kuning, itu lori KDEB. Lori KDEB Waste. Kita ada lori besar, lori kecil lah untuk mengikut skop perkhidmatan yang kita. Saya tengok kat sini banyak dia punya cawangan ni. Ya, kita setakat ni kita ada 12 cawangan. 12 cawangan di seluruh negeri Selangor. Di timur barat, kiri timur, kanan. barat, kiri, kanan, atas, bawah. Di seluruh Selangor ni kita uruskanlah sampah-sampahnya ya. Okey, Kak Fizah, terima kasih atas penerangan tadi tu tentang sampah pukal apa semua memang diorang akan buat lah. Betul. Kegiatan-kegiatan mengkolek sampah ni. Mengkolek sampah. Mengkolek dan membersihkan. Mengkolek dan membersihkan secara tak langsung. Okey, saya nak tanya pula. Adakah pembuangan sampah secara berleluasa? Ini soalan general. Adakah pembuangan sampah secara berleluasa dan tak terkawal penyebab kepada penyakit dan pencemaran udara? Betul, saya sangat setuju. Contohnya macam pembuangan sampah secara haram yang tidak pada tempatnya. Betul sekarang ni betul. Ini memang kita susah nak pantau sebenarnya sebab banyak pihak yang orang kata melakukan aktiviti ni. Saya tak di Negeri Selangor ni, walaupun selepas kita menguruskannya sejak mulai daripada tahun 2016, tetapi kegiatan-kegiatan yang pembuangan sampah yang tidak di tempatnya ataupun illegal dump site ni masih ada. Dan kita KDEB dan juga pihak berkuasa sentiasa bekerjasamalah membantu. Dari segi pemantauan ni memang dibuat oleh pihak PBT. Cuma kita bantu membersihkanlah sampah-sampah tu. Dan saya nak maklumkan kat sini, sampah-sampah ni sebenarnya lagi banyak kita menghasilkan sampah sebenarnya. Ini merupakan satu cabaran kepada kita dan kepada Negeri Selangor tu sendiri. Sebab selain dia meningkatkan dari segi kos penyelenggaraan, dan dia juga meninggalkan kesan dari segi inilah mendatangkan penyakit kan. Jadi kita kena bersama-sama memantau kebersihan, bersama-sama berganding bahu kan. Pipas, KDEB Waste dan semua agensi sama-sama. Semua agensi khususnya rakyat Selangor lah. Yes, rakyat Selangor. Selangor ni negeri maju. Yes, sangat maju. So dengan kita kata nama dia tu negeri maju, kalau sampah dia banyak, mana dikatakan maju itu? Maju adalah maju fikiran, adalah maju dengan diri sendiri, dengan kebersihan. Betul. Dengan tindakan dia tu. Betul. Jadi Kak Fizah, Kak Fuz, dalam KDEB dia ada buat tong sampah bervariasi. Betul. Okey. Jadi pengasingan sampah mengikut variasi warna ni, dia dapat tak meningkatkan kesedaran dan apa kepentingan dia? Kadang-kadang orang hanya sampah tu sekalikan je lah, lampu ke aerosol ke tisu ke apa masukkan sekali je. Tapi itu saya nak tahu
Apa kepentingan dia? Okey. Sampah ni sebenarnya sampah yang kita sediakan tong variasi ni untuk kita semula. Kita memang menyokong inisiatif kerajaan negeri dan pihak berkuasa untuk meningkatkan aktiviti kita semula, kan? Kita ada kalau kita semula ni ada 3 jenis tong. Biru, orange dan coklat, ya. Saya pun keliru. Itulah. So dia ada stiker di situ, kita letakkan untuk plastik, untuk botol dan untuk kertas, kertas lah, kertas. Khususnya kertas. Jadinya sebelum kita buat kita semula ni sepatutnya kita dah tahu. Sebelum kita buang sampah, kita dah tahu mana sampah yang boleh dikutip oleh KDB Waste, terutama sampah domestik dan juga sampah yang boleh diguna semula, yang dikita semula. Betul. Sampah yang dikita semula ni sebenarnya saya nak ceritakan, dia boleh dijual ataupun dia boleh yang dikatakan menjana income tu, menjana pendapatan sebab dia boleh diguna semula. Ada pihak-pihak yang boleh mengambil sampah-sampah recycle ni dibeli untuk dihasilkan pada produk yang lain. Dan KDB Waste sendiri selain daripada kita buat collection, kita buat aktiviti kita semula tersebut. Dan secara tak langsung mengajar rakyat untuk macam mana nak jadikan dia sebagai pendapatan. Betul tak? Duit kan? Betul. Jadi kita tak perlu banyak sangat sampah nak dihantar ke landfill ni. Kurang-kurang kita tahu apa nak dimanfaatkan sampah tu. Jangan main buang je. Sebab boleh dimanfaatkan lagi. Kalau dah rosak boleh kita buang kan. Sebab saya faham Malaysia ataupun Selangor ni ramai negeri dia maju. Rakyatnya pun majoritinya bekerja kan. Betul. Jadi ada sumber pendapatan kan. Kadang-kadang kita ni ialah walaupun dapat manfaat daripada negeri maju ni, kadang-kadang kita rasa macam bila kita shopping tu kalau tak pakai terus kita rasa nak buang kan. Tu nak pakai tu nak buang dah. Boleh diguna pakai lagi. Why don't we keep benda tu ataupun kita hantar ke pusat recycle lah, ya. Dia senang cerita, Kak Fus nak cakap jangan membazir lah. Jangan membazir, betul. Jangan membazir. Benda tu boleh pakai lagi. Guna sebaik mungkin. Saya nak bagi tahu ideal ya. Kalau ideal datang ke pejabat kami, kebanyakan pejabat kami tu kita mengguna pakai balik perabot-perabot lama. Contohnya di pejabat pengarah urusan saya, saya bagi contoh kan, semua perabot dia semua perabot yang dah berusia 20 tahun, kan, boleh diguna pakai balik. Jadi saya nak contohnya lah macam benda-benda yang boleh di-recycle ni, why don't we guna balik sebelum kita buat. Why don't kita buat sesuatu bagi manfaat. Yes. Jangan bagi destruction pada alam sekitar kita ni. Okey, Kak Fus, kita ada soalan daripada Facebook, Najihah Jamaluddin. Biasanya dekat rumah paling banyak sampah makanan. Nak buat macam mana ya? Najihah tanya, Kak. Macam mana? Okey, kalau makanan yang telah menjadi sampah, memang dah basi kena buang. Memang kena masuk tong sampah dan masuk plastik hitam dan kita buang ke landfill lah. Okey. Cuma di KDB kita belum lagi membuat yang macam food waste separations kan. Jadi kalau mana sampah yang makanan yang telah menjadi rosak dan rotten, we have to buang, kita kena buang lah. Tak boleh simpan lah benda tu kan. Sebab dia bahaya, betul tak? Yes. Okey, daripada Hikmah Hasan, macam mana nak tanamkan kesedaran pengasingan sampah? Baru je kita cakap tadi, tak apa, ulang lagi. Saya memang kalau mengharapkan KDB saja untuk membuat pengasingan ni memang tak terdaya kita nak membuatnya. Betul. Sebab tu kita nak bekerjasama dengan semua pihak. Kita kena ubah culture, budaya hidup kita ni. Ya, bersama-sama kita tanamkan kepada rakyat Selangor. Kita kita budayakan pengasingan sampah daripada rumah tu, ya. Kalau pembacaan boleh dibudayakan, kenapa pembuangan sampah tidak boleh dibudayakan? Betul, sebab saya nak tambah sikit Adil. Kalau di negara maju, memanglah keadaan sampah dia tak sama dengan di Malaysia. Tetapi mereka sangat prihatin bab mengurus sisa pepejal ni. Mereka tidak mengharap kepada operator sampah untuk menguruskan pepejal mereka semata-mata, tapi mereka sendiri pun dah inisiatif bersama-sama. Mereka sendiri. Yes. Kita dalam hadis kan ada cakap an-nazafatu nisfu minal iman. Separuh daripada iman. Kalau kita tak buat benda tu, maksudnya di mana tahap kepercayaan kita pada Allah Taala? Iman tu adalah percaya. Jadi kalau kita tak buat, Allah suka benda bersih. Tapi kita tak buat benda bersih. Betul. Jangan harapkan pihak-pihak
atasan saja untuk buat Betul. benda ni. Kita sendiri kena bermula daripada diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Betul. Bila dah dapat mula kat situ, barulah dapat community tu pula. Bermula dari situ. Okey, ada lagi soalan daripada Maizatul Adibah. Berapa kali seminggu sampah akan dikutip di kawasan perumahan? Saya rasa dia bagi soalan pada KDB ni. Okey, boleh. Saya tak pasti di mana netizen ni tinggal, tapi kalau misalnya kata di Selangor ini, kita punya jadual kutipan seminggu 3 kali. Sama seminggu ada 3 kali. Isnin, Rabu, Jumaat Di ataupun seluruh ni lah kan? di seluruh ada cawan tunjuk kita di sini saya dekatkan. Kita ada di Hulu Akak Selangor. cakap tak apa, saya tunjuk. Kalau misalnya kata selain daripada Isnin, Rabu, Jumaat, dia mungkin Selasa, Khamis dan Sabtu. Okey. So lori akan sampai, ada lori sampai seawal 5 pagi untuk buat kutipan, dan selepas kutipan tu kita akan hantar terus ke landfill lah untuk ke tapak pelubusan untuk di apa orang kata dibuang di situ. So dia dah ada jadual lah, betul ke? Jadual yang dah ditetapkan dah. Saya tak dapat nak maklumkan di sini sebab dia banyak. Saya rasa banyak ada zone. di page dia. Saya rasa boleh kan? Yes. Dan jadual kita ada diberitahukan. tengok di apa nama ni di signage, actually setiap Signage, kawasan di setiap signage, kawasan ada signage. Kita nampak di situ jadualnya. Okey. Boleh Kak Fus kongsikan apa yang dikatakan dengan, saya rasa ada kait ni dengan semua ni. Apa yang dikatakan dengan 5R? Okey, 5R. 5R ni macam yang saya dah sebut tadi sebahagiannya. Pertama, sebelum kita buang tu, kita kena fikir, rethink. Di dalam bahasa Inggeris ni, rethink, fikir sebelum buang. Benda ni nak buang ke tidak, kan? Kalau masih boleh diguna pakai, why don't we buang? Tapi of course kalau sampah yang dah macam sampah makanan dah busuk, we have to throw it out lah, kan? And then yang kedua, kita kena reduce, kan? Saya nak catat ni. Reduce. R yang kedua adalah reduce. Reduce isi padu sampah tersebut, kan? Contoh kalau sampah yang basah tu mungkin berair itu, kita make it wet. Kita keringkan dulu, then masuk dalam plastik hitam. Okey. Yang ketiga, sampah yang kita boleh repair. Saya tak kata sampah lah, maknanya barang yang boleh kita repair, we repair lah. Macam saya cakap tadi, jangan kan. bazir lah. Jangan bazir. Ada perabot tu contohnya. Betul. Yang keempat, we have to apa nama ni? Aku dah lupa reuse. pula. Rethink, reuse, repair, and also we have to apa nama ni? Tak apa, kita bagi ruang kepada Kak Fus. Reuse. Kita kena reuse. Saya pun dah lupa dah. Reuse guna semula. Dan we also have to last kali kita recycle balik. Kalau macam botol-botol tu kan, Kak Fus, boleh buat tempat tanam pokok, kan? Betul? Baja kecil-kecil tu gantung, cantik betul je kalau buat, kan, benda tu. Okey, ini pengalaman saya. Saya pernah pergi ke luar negara, kita di Indonesia contohlah. Di taman-taman rekreasi mereka tu kan ada tong-tong cat tu, kan. Dia orang guna balik untuk jadikan tempat pasu bunga. Menarik. Dan dijadikan juga tong sampah. Betul. Jadinya saya rasa kreativiti tu kena ada dalam kita mengurus sampah-sampah kita ni. Bukan sampah lah, maksudnya barang-barang yang akan menjadi sampah lah, yang kita akhirnya kita nak buang, tapi sepatutnya tak perlu buang pun, kita boleh guna semula, kan. Betul. Saya macam Kak Fus nampak yang di Indonesia. Saya bertugas di Sungai Pelik. Di Sungai Pelik. Tak jauh tu. Saya nampak di Bukit Bangkong, ada perkampungan orang asli ni, dia ambil tayar-tayar tu. Ya, betul. Dia bentuk, kan. Jadi gambar angsa, bentuk-bentuk angsa. Lepas tu dekat situ juga dia cat bagi nampak cantik. Lepas tu dia tutup dengan paperboard, dia tulis kat situ, selamat datang ke Kampung Bukit Bangkong. So, benda itu boleh dimanfaatkan. Dan saya tak langsung, Kak Fus ada cakap tau tentang berkaitan dengan bila kita dah reuse balik benda ni, saya tak langsung kita boleh make it money. Yes, betul lah. Kalau cantik, contoh yang macam taman-taman yang cantik tu, dia akan attract tourist, kan. Betul, boleh jadikan tempat pelancongan. Betul. Saya tak langsung ekonomi negara pun akan membangun balik. Dan satu lagi sebenarnya, okey, bila dikatakan sampah, macam saya kata sampah is not, sampah is money, okey. Sampah-sampah sebenarnya yang bila kita hantar ke landfill ni, saya sebagai contoh yang terbaru, kami membuat lawatan sambil belajarlah di salah satu landfill di negeri Selangor, yang mana sampah kita pun dihantar ke situ. So teknologi yang ada di pusat pelubusan sampah ni, di mana
sampah-sampah ni dia boleh menghasilkan energi. Betul. Kan. Dia dengan menggunakan teknologi yang moden, sampah ni diurus kembali dan dia menghasilkan power, menghasilkan energi, dan energi itu dijual pula kepada pihak ketiga, betul. Yang menghasilkan income. Dijual kepada TNB, dapat balik income semula. Dan saya tak langsung dapat memupuk silaturahim di antara sesama kita. Sesama agensi. Nampak tak? Sebab itu Allah kata iman tu. Yes, betul. Habis dia berkait sikit. Berkait, supply chain tu dia panjang lah. Yes. Dia value kan dalam hidup seseorang tu. Betul. Okey, ada soalan lagi daripada Fatin Arina. Terima kasih Fatin Arina. Kat mana nak adukan tentang masalah sampah yang tidak diuruskan dan terbiar? Saya rasa ada ni. Itulah. Ni besar Betul ni ada ni. Okey. Kalau saya hari ni, sebab tu saya suka berada di Pipas bersama dengan Pipas ni, sebab saya sebenarnya berada di sini, saya nak juga promosikan kita punya aplikasi aduan sampah. Aplikasi aduan sampah ni. Kalau ada sampah-sampah yang tidak dikutip tu, mohonlah anda semua terlebih dahulu untuk download kita punya aplikasi yang dinamakan iClean Selangor. Tak susah, so boleh download melalui Google Play ataupun kalau iPhone kita pakai iOS lah. iPhone pakai iOS lah. So kat sini kita boleh buat aduan dekat mana lokasi aduan tu. Yes. Boleh bagi tahu. Kalau kata nampak sampah tu sampai tak terkawal, ada banyak binatang-binatang seperti anjing apa semua. Jadi dia aduan bergambar atau idea? Aduan boleh ambil gambar lagi. Gambar lepas tu terus send. Kat sini kalau kat sini pun dia ada tunjuk, saya angkat sikit aduan bergambar, lokasi aduan gambar dan semakan aduan lah. Siap boleh buat semakan lagi. Dan insya-Allah kita punya aduan ni kita akan urus untuk selesaikan dalam masa 24 jam. Cepat tu. Cepat. Pantas. InsyaAllah kita kan nak ke negeri pintar. Negeri Pikar. Betul. Jadi kita kena semua laju. Semua kena laju, semua kena cepat. Okey, Kak Fus. Tadi kita cerita pasal aduan. Okey. Macam mana apa yang Fatih Arina tanya tadi kan, nak adukan tentang masalah sampah apa semua. Jadi Kak Fus pun dah terangkan dah tentang ni. Ni soalan daripada saya Selain daripada mendidik masyarakat dari aspek kebersihan, apa lagi yang KDAB nak tekankan? Okey, saya nak tekankan di sini bahawa kita kena bersama-sama mengurus sampah ni. Urusan sampah ni bukan hanya diletak di bahu KDB Waste, sebab kami hanya kutip di rumah. Tetapi yang penting sekali, public kena bersama-sama pastikan sampah-sampah yang diletak di luar itu adalah sampah-sampah yang sepatutnya dibuang lah. Kalau misalnya kata kalau yang berair contohnya kan, tak perlu macam kita dah makan nasi ayam contohnya, kuah dia kan biasa kuah dia tak habis. Kalau beli kuah tu macam tak perlulah nak masukkan ke dalam plastik hitam tu, buang dahulu. Hanya plastik yang kecil saja kita. Yes. Tak perlulah semua terus. Sebab saya rasa ini kesedaran civic, maknanya common sense kita kan. Kita sebagai manusia. Jangan ada satu pemikiran mengatakan okey, tak apalah, kita nanti pandailah kru nak buang macam mana. Tidak. Sebenarnya kita kena bersama-sama. Kita dahulu kena urus sampah tu sendiri di rumah. Betul. Kita sendiri banyak kali dah Kak Fus cakap tentang kita sendiri, bermula dengan kita sendiri. Kalau kita tak bergerak, mustahil. Betul. Sangat mustahil. Orang sekeliling kita pun nak bergerak. Kalau sesuatu institusi atau satu organisasi di tempat tu tak bergerak langsung. Ini ideal sebab kadang kita rasa sampah tu kotor. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa sampah tu sebenarnya kita lah yang keluar. Ya, betul. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya sebab that's why kalau kita punya tagline di KDB, sampah tu tak kotor sebenarnya. Sampah tu okey. Sebab kita yang urus sampah kan. Kita yang urus sampah. Lepas tu Kak Fus. Apa pandangan Kak Fus tentang sampah pukal? Sampah pukal. Sebab saya ada maklumat yang saya dapat, sampah pukal ni sampai 7,000 tan dalam satu hari. Jadi itu kurang tepat. Dia begini. Sampah yang dibuang di landfill di negeri Selangor ni jumlahnya lebih kurang 7,000 tan sehari yang dibuang di landfill. Dibuang di landfill. Landfill dibuang di lapangan. Di pusat pulupusan. Pusat pulupusan. Jadinya yang 7,000 ini adalah termasuk sekali sampah pukal, sampah domestik, sampah industri. Kalau sampah domestik dan sampah pukal kita mungkin dalam 5,000, 6,000 gitu. Selebihnya adalah sampah-sampah jenis lain lah. Tapi still that amount ataupun jumlah itu sangat tinggi. Betul. Kan? Betul tak? Tinggi tu. 7,000
7,000 tan. 7,000 tan tu banyak Yes, tau. 7,000 tan sehari. Kalau sebulan, kalau setahun. That's why macam dipaparkan di hari ni di Pesta Buku. Even Puan Mastura pun sebut semalam. Kita uruskan sampah dengan kos lebih kurang 425 juta setahun. Betul. Jadi fikirkan bagaimana sampah ini memerlukan kos yang tinggi untuk diuruskan. Okey. Dan di Selangor ni kita punya taxpayer di dalam 6.3 juta orang. Tak masuk lagi foreign workers 1.5 juta. Betul. That's why Selangor ni tinggi dari segi waste generation. Masyarakat berapa ramai Yes. yang daripada luar bandar datang ke bandar, ramai. Tapi saya yakin dengan pengurusan yang apa kata komprehensif dan bersama dengan semua pihak, insya-Allah sampah ni dapat diurus Isu dengan baik sampah lah. ni dapat diuruskan dengan baik. Okey Kak Nur Cempawan Mak Abu. Saya boleh tahu dia akak ke abang? Dah terjawab dah sebenarnya tadi. Jangan kita buang air dalam sampah tu sekali kan. Buang dulu air tu, kemudian baru buang sampah tu. Kalau tidak, itulah dia akan berair lah. Betul. Bermula pada kita. Okey, soalan terakhir lah daripada Facebook. Terima kasih Grace Anak Dingin. Apa kaedah terbaik untuk terapkan etika membuang sampah yang betul dalam kalangan anak-anak? Ni dah kalangan anak-anak. Itulah. Saya sebenarnya tak berani nak jawab soalan ni sebab saya bukan educator lah ya. Tetapi saya percaya bahawa ini adalah soal sikap. Dan sikap ni sebenarnya dia kena diterapkan oleh ibu bapa tu sendiri daripada rumah, bermula di rumah. Even kalau di sekolah pun cikgu mungkin mengajar subjek mata pelajaran civic dan sebagainya tentang kepentingan untuk membersihkan. Sebab tu kita ada macam apa orang kata kalau kurikulum tu ada apa? Ada pengakap contohnya kan. Ada orang yang sukarelawan kan kita diajar begitu. Ada badan-badan dia lah. Untuk bersama-sama pergi bersama-sama dengan rakyat lah, bersama dengan public kan. Betul. Tetapi perkara ini sepatutnya dipupuk daripada di rumah sendiri oleh ibu bapa tu sendiri. Ibu bapa yang kena cakna tentang hal ni. Bukannya anak-anak tu sendiri. Sebab contoh satu saya bagi contoh kalau kita makan gula-gula kan dia ada pembungkus tu kita sebagai parents berkata buang di tong sampah, nak tolong buang di tong sampah. Okey, contoh yang kedua kalau kita makan nasi kan waktu dinner ke apa bila lepas makan tu tolong sampah-sampah sisa tulang ni buang di dalam tong sampah dan basuh. Jadi pendidikan itu bermula di situ. Pendidikan di rumah. Yes. Pendidikan di rumah. Ingat Rasulullah ada cakap anak ni diibaratkan kain putih kan. Kita yang corakkan kita yang mencorakkan dia. So kalau corak dengan baik, corak dengan pemikiran yang positif. Betul. Dan nak jadikan kita ni masyarakat negeri maju. Betul. Bermula daripada rumah. Yes, daripada rumah. So penekanan yang Kak Fuz cakap daripada awal tadi sampailah kita dah nak habis ke hujung rancangan ni. Kak Fuz cakap tekan di rumah dulu, bermula dengan diri sendiri. Betul. Okey Kak Fuz, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung slot hari ni, penghujung rancangan. Terima kasih atas perkongsian yang Kak Fuz beri. Jadi saya nak Kak Fuz conclude lah. Apa harapan dan pesanan Kak Fuz kepada masyarakat Malaysia? Okey, yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat negeri Selangor yang begitu menyokong atau bekerjasama dalam menguruskan sisa pekerjaan sampah di negeri Selangor. Terima kasih kepada semua pihak. Yang keduanya saya punya pesanan ataupun kami pesanan bersama-samalah kita memastikan negeri yang kita sayang ini bersih melalui sikap positif daripada kita sendiri. Kita kena mengamalkan sikap tu. Untuk kebaikan kita dan generasi akan datang. Betul. Kalau kita pandang hanya kita sahaja, takkan berjalan apa-apa pun. Kita kena ingat bumi yang kita duduk ni, generasi akan datang pula akan duduk dan menginap setelah tu. Jadi saya ingat pesan Rasulullah yang terakhir sekali, saya nak ulang sekali lagi. Macam ustaz lah dia ni, bagus lah. An-nazafatu nisfu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Iman itu apa? Percaya. Percaya pada siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya suka kepada kebersihan, kita juga kena suka kepada kebersihan. Jadi sekian saja itu daripada saya. Jangan lupa datang ke Pesta Buku. Dan saya pun sebenarnya dah download
iClean Selangor. iClean, Download terbaik, apps terbaik. Download iClean Selangor. Yes. Okey. Sebelum tu nak cakap, kalau pada sesiapa pengunjung Pesta Buku pada minggu ni sehingga hari Ahad yang mereka yang download iClean Selangor ni, kita ada hadiah-hadiah menarik. Ya. Saya dapat hadiah ni lagi. Hadiah boleh. Kita ada mark dan kita bagi juga lori sampah. Lori sampah kecil. Lori sampah kecil. Terkejut dia orang. Dengan cerita ada kuis Ada kuis. ada Kuis kita, Okey. Kahoot Datang, quiz pun kita bagi hadiah datang ke juga. Pesta Buku. Boleh pergi ke KDEB punya booth tepi saya ni. Betul-betul tepi saya je ni. Kalau nak dapat hadiah-hadiah yang menarik dan untuk dapatkan pengetahuan tentang pembuangan sampah, penting pembuangan sampah, boleh datang ke booth KDEB dan datang ke Pesta Buku Selangor Pesta 2020. Buku Okey, Ya, sekadar itu daripada saya. Kita akan jumpa ke next live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah diri anda, jaga kebersihan. Assalamualaikum. Alright.